Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat-sahabat daripada YouTube dan Facebook. Okey, pada kali ini kita akan sambung video yang lepas, iaitu cara membuat resit rasmi. So sekarang kita akan selesaikan button edit. Untuk edit button, kita klik dua kali pada edit button. Okey, dia akan pergi kepada ni. Tadi saya sudah tulis kod untuk edit ni, button edit ni. Okey. Apa yang kita perlu buat di sini adalah, okey, saya dah save dah edit button. Okey, ini dia. Kita masukkan semula. Masukkan semula di sini. Okey, saya masih gunakan variable dim aero ni. Saya masih gunakan aero as long. Set ws sama dengan worksheet data. Kita masih gunakan worksheet yang sama. Kemudian kita nak sebut aero ni sebagai apa? Okey, aero sama dengan ws, okey, ws dot cells kurungan rows dot count. Okey, ini adalah kod yang biasa digunakan. Jadi kita kena hafal lah. Jadi kita tak kisahlah kalau kita nak gunakan ni kolom yang kedua ke, kolom yang ketiga, kolom yang keempat ke, tetapi saya gunakan yang ketiga. Kolom yang ketiga adalah merujuk kepada tarikh. Okey, di sini. Ini kolom yang kedua. Okey. Dan seterusnya saya letakkan for I ni sebab kita nak mula edit daripada dia nak tengok data tu daripada data row yang keberapa. Contohnya row ke-10 to aero yang inilah. Okey, sehingga data yang terakhir. Baik. Jadi setelah kita masukkan for I sama dengan 10 to aero, okey, kita masukkan semula function if. If mesti diakhiri dengan end if, for mesti diakhiri dengan next. Okey. Kemudian untuk edit data yang kita cari, contohnya kita cari data, okey. Kemudian kita nak edit data tersebut. Okey. Bila kita cari data, tekan cari, data tersebut akan keluar di sini dan kita nak edit data tersebut. Kita pastikan kita menggunakan function if, kita kena lihat pada nombor resit ni. LBL nombor resit ni. Okey, kalau dia sama dengan cells pada worksheet, sama dengan cells ini, okey. Sama dengan cells ini, maka kita akan jalankan kemas kini edit. Okey, jadi kita masuk bahagian edit semula. If cells I adalah merujuk kepada row ini, I, 2 ini merujuk kepada sini tadi, kolom 2. Okey, kita akan lihat pada bahagian sini untuk diedit. Dot value sama dengan me dot lbl nombor resit. Okey, kalau tak letak me pun tak apa, tapi kalau kita letak me, dia akan automatically mencari yang mana yang kita nak gunakan kalau kita tidak ingat. Okey, LBL nombor resit. LBL nombor resit adalah yang ini tadi. Yang ini. Okey, kalau dia sama dengan LBL ni, nombor resit ni, maka data ini kita boleh edit. Okey, maka data ini kita boleh edit. Okey. LBL ni adalah label, so dot caption. Okey, caption. So if kita kena letak then di belakang. Then apa yang berlaku? me.lbl nombor resit.caption sama dengan cells I kolom 2.value. Okey. Dia sama. Okey, yang ini adalah tidak berubah lah, tidak boleh diubah sebab dia merujuk kepada automatically yang kita telah buat automatic tadi, secara automatic. Dan yang ini kita akan ubah. Okey. Cells I, okay, row I, kolom number 3, dot value sama dengan me.textDate. Okay, kita akan masukkan date, teks terima, teks RM,
teks butiran, common combo box jenis, teks sah dan ringgit. Okey. Semua ini adalah yang ini merujuk kepada worksheet tadi. Okey, kemudian setelah kita selesaikan, kita masukkan last sekali and if dan next I. Okey, yang ini sudah saya uji tadi. Okey, sekarang kita uji lagi sekali button edit. Contohnya kita cari 1000, tidak jumpa. Maaf. Okey, nombor resi tidak jumpai. Kita cuba masuk 1001. Okey, 1001 nombor resitnya. Okey, sekarang kita nak edit data tersebut. Okey, Fatin Nabilah contoh. Okey, jumlah dalam ringgit Malaysia saya edit 1000 ringgit sahaja. Okey. Sewa kedai. Okey, transaksi online. Okey, disahkan. Ini tak perlu edit. Okey, ini pun tidak perlu diedit. Okey, sekarang kita edit. Tekan edit. Dan kita lihat di sebelah tepi ini edit telah pun berjaya. Dan nama tadi pun bertambah menjadi ada Nabilah di belakang. Okey, maknanya edit ni berjaya. Cuma kita masukkan message yang akan keluar. Data telah berjaya diedit. Okey, pergi sekali lagi dekat edit. Di sini kita akan masukkan message box. Message box. Data telah berjaya dikemaskini. Tutup quote-nya, quotation-nya, kemudian VB OK only plus VB information. Tajuk kemaskini berjaya. Kemaskini berjaya. Okey. Okey, sekarang kita lihat. Kita cari data nombor 2, resit yang kedua. Okey, keluar nama. Ya, saya nak editkan ni 520 sahaja. Okey, edit. Okey. Bila data telah berjaya dikemaskini, maksudnya dia akan keluar di dalam dashboard. Okey, mini dashboard yang kita telah buat tadi. Okey, dan ini klik OK saja. Okey. So itu saja untuk bahagian edit. Sekarang kita nak buat bahagian hapus pula. Hapus ni tidak jauh daripada edit, dia lebih mudah sedikit. Okey, kita nak hapus maksudnya kita akan buang satu row ni. Kita akan buang satu row ni. Okey, jadi kita nak delete satu row biasanya. Okey. Dia kena bermula daripada row nombor 10 juga. Okey, jadi kita kena buat seperti mana cara edit. Okey, sekarang kita akan masukkan kod di dalam butang hapus. Okey, ini terlalu jauh, saya letakkan di tengah-tengah lagi senanglah. Okey. Okey, tak begitu cantik. Tepi juga cantik. Okey, kita nak masukkan butang hapus. Okey, untuk hapus ini saya nak copy semula pada bahagian edit tadi. Okey, ini bahagian edit. Okey, bahagian edit. Okey. Ini saya akan copy. Okey, ini copy. Okey, itu sahaja. Kita akan copy. Masukkan kepada button hapus tadi, code. Okey, kita gunakan arrow as long set. Okey, masih data worksheet yang sama. Arrow, okey, masih lagi sama. Ini kita boleh tukar kepada 2 pun boleh. Okey, contohlah. Okey, for arrow
Okay, daripada 10 sampai I row. Okay, for I. Okay. If cells ini, okay, dot value sama dengan LBL nombor resit yang ini tadi. Okay. Kalau sel yang nak dihapus tu sama dengan ini. Okay, sel yang nak dihapus tu adalah cells ini ya, cells. Okay, ini cells yang kolom nombor 2 ni ya. Kalau yang nak dihapus tu 1002 ataupun 3 sama dengan LBL nombor resit ni. Ini LBL nombor resit. Okey. Jadi apa yang akan berlaku? Okey, ni hapus tadi. Okey, apa yang akan berlaku? Then rows apa? Rows I. Okey. Semua besar. Dot delete. Okey, itu saja. Rows I dot delete. Kemudian kita end if lepas dia delete, pastikan message box keluar, message box. Data telah berjaya dihapuskan. Tutup VB OK only plus VB information. Okay, tajuknya hapus data. Hapus data berjaya. And if. Dan for ini kita kena letakkan next. I. Okay, ada lagi. Okay, saya rasa tak ada masalah lagi ni. Okay, kita akan cuba. Okay, saya nak deletekan yang ketiga. Yang ketiga 1003. Okay, belum lagi diedit. Sekarang saya nak hapuskan data ini. Okey, data telah berjaya dihapuskan. Tetapi satu perkara yang berubah di sini adalah nombor resit. Sepatutnya nombor resit tidak berubah. So apa yang kita perlu buat adalah kita tak boleh letakkan nombor resitnya dengan cara automatik lah. Inilah masalahnya sekarang. Kita tak boleh letakkan nombor resit ni secara automatik. So kita kena ubah sedikit. Okey, tak ada masalah tu. Kita kena ubah sedikit. Okey, label ini kita kena alih keluar. Label ini kita kena alih. Saya nak alihkan di ujung sekali lah. Okey, ini sebagai key penanda. Label tu adalah penanda dan ianya tidak akan kelihatan pada borang nanti. Okay. Jadi kalau nak bagi dia tidak kelihatan, okay, klik pada label ini dan klik pada variable pada properties, klik false. Okay, maksudnya dia tidak akan muncul pada sini. Okay, tak muncul pun. Okay. Okey, jadi di sini dekat resit ini kita akan masukkan text box. Macam yang mula-mula dahulu. Okey, text box. txt nombor resit. Nombor resit. Okey, paksa kita masukkan sebab nombor resit ni dia tak boleh berubah. Okey, jadi kita kena tambahkan pada semua function tadi untuk nombor resit. Okey, nombor resit. Txt nombor resit. Bermula daripada function bermula daripada button cetak resit.
Okey, cetak resit tadi. Okey, kita kena tambahkan di sini. Okey, dia berada di tempat pertama. Column 2 text dot nombor text txt nombor receipt dot value. So sekarang kita copy ni. Kita copy, kita akan masukkan ke dalam bahagian yang mana lagi. Okey, ini sudah. Reset button pun dia kena ada juga. Okey, reset ni kita boleh letak di hujung me.txt nombor receipt dot value sama dengan empty. Okey. Kemudian kita masukkan pada bahagian cari. Cari pun okey, pada bahagian cari ni yang mula. Dia mula di sini, so type di sinilah me.txt nombor receipt dot value sama dengan cells I column 2 dot value. Okey, seterusnya okey, ni tadi sudah. Okey, seterusnya daftar tak ada. Okey, hapus. Okey, edit, bahagian edit. Okey, bahagian edit. Okey, dia akan edit di sini. Okey, saya sudah copy kan. Okey, untuk bahagian edit, nombor receipt ni tidak perlu diedit. So, nombor receipt dia akan kekal sebab nombor receipt ni tak boleh berubah. Apa yang kita buat di sini mestilah dekat bahagian edit. Okey, jadi di sini kita tidak perlu menambahkan button apa nama edit untuk nombor receipt sebab dia tidak boleh berubah. Okey, sekarang kita nak lock nombor receipt ini supaya dia tidak akan diubah-ubah. Dia tidak akan diubah. Okey, bermula daripada cetak resit. Apabila kita masukkan cetak resit, klik cetak resit ni, data akan masuk ke dalam database dan nombor resit ni akan automatically lock pada semua function. Okey, dia akan lock pada semua function. Dia akan dia akan enable. Okey, jadi apa yang kita perlu buat adalah reset. Okey, reset ini tidak perlu masukkan. Okey, kita masukkan dekat cetak di hujung sekali. Okey, di hujung sekali. me.txt nombor receipt dot enable sama dengan false. Okey, jadi dia tidak akan berfungsi lah. Maknanya tak dapat diedit lagi. Okey, bahagian ini kita boleh copy. Di mana lagi kita nak masukkan? Bila kita klik cari, ini pun akan tidak berfungsi juga. Okey. Bila klik button cari, ini pun tidak berfungsi juga. Okey, selepas itu bila kita klik reset, dia akan berfungsi balik. Okey, bila kita klik reset, dia akan berfungsi semula seperti biasa. Okey, me.txt
receipt enable sama dengan true. Okey, sekarang kita test. Okey, saya nak masukkan data. Sekarang ini data ini tidak menjadi automatic lagi. Okey, nombor receipt 1004. Okey, sekarang kita masukkan cetak receipt. Okey, data sudah pun dimasukkan. Okey, adakah ada yang ingin cetak receipt ini? Okey, saya tidak mau cetak. Kalau saya nak cetak boleh. Okey, dia akan pergi ke sini. Klik preview. Okey, ini adalah receipt bagi Jagindas tadi ya. Okey, kalau kita nak cetak boleh, tapi saya tak mau cetak, klik close. Dan lagi satu, kalau kita nak close ini, dia kena pergi kepada worksheet data semula. Okey, kita kena tambah. Bila dia close, okey, command cetak, close form receipt show. Kalau form receipt.show semula, okey, dia akan pergi kepada this workbook sepatutnya automatic. Okey, worksheet ataupun worksheet data .activate. Okey, ini terbalik. Okey, ini baru betul. Sekarang apabila kita hantar maklumat, contohnya cetak receipt, yes, kita cancel, dia akan pergi ke sini. Okey, kita cuba lagi sekali. Cetak receipt. Okey, dia keluar. Sekarang kita pergi cetak receipt. Okey, ni dia akan cetak receipt. Okey, kita preview. Okey, ni boleh di print dan potong tengah. Exit, dia akan kembali semula ke bahagian data. Okey, jadi saya rasa itu sahaja. Kita boleh test semula untuk edit. Contohnya cari 1004. Kita cari. Okey, apa yang berlaku di sini adalah button cari, text nombor receipt.enable false. Sepatutnya false. Ini kita kena letak di bahagian atas sekali ya, atas sekali. Try lagi sekali. Okey, dia sudah false sebab tadi diganggu. Okay, bila cetak receipt, reset dia kembali semula. Untuk keluar, cancel, hapus data. Okay, cari lagi. Okay, kita try untuk hapus data. Data telah berjaya dihapuskan. Okey, jadi nombor receipt tidak berubah. Okey, apabila data dihapuskan, kita nak buang semua ini. Kita nak reset semula. Okey, kalau data dihapuskan, dia hanya akan menjadi reset semula.
Okey, data telah menjadi dihapuskan. Jadi apa yang akan berlaku? Kesemua ini kita akan masukkan di dalam ruangan ini. Dan satu lagi lupa. Okey. Untuk CMD hapus. Try lagi sekali. Kita nak delete yang 1005. Cari. Okey, hapus. Okey, dah di delete. Data telah menjadi hapus dan dia akan kembali reset. Okey, nombor ini tidak reset. Kita boleh resetkan juga. Ini adalah txt cari. So semasa reset txt cari pun kena empty juga. Dalam hapus me.txt cari .value sama dengan empty. Okey, kita copy ini masukkan dalam bahagian reset juga. Okey, jadi itu sahaja untuk kali ini. Dan pada video yang seterusnya saya akan masukkan bagaimana kita nak jadikan setiap word di dalam ini menjadi huruf besar. Okey, huruf besar, dan supaya kita tidak perlu nak tukar pada uppercase. Okey, jadi itu sahaja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.